Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Umairah binti Muhammad Mukhtar, matrik nombor 201013. Fadli. Nama saya Fadli Adrina binti Muhammad Firdaus dan nombor matrik 200502. Seterusnya Alia. Nama saya Nur Alia Natasha binti Zulkifli, bermatrik nombor 200694, Hujana. Assalamualaikum. Nama saya Nurjana binti Harun. Nombor matrik saya 201248. Baiklah, kami dari kumpulan 6 akan membincangkan tentang tajuk pemakanan seimbang. Sebelum itu kita perlu tahu apa itu pemakanan seimbang. Makanan seimbang ini adalah tabiat memilih makanan yang merangkumi pelbagai jenis kumpulan makanan dalam jumlah yang bersesuaian untuk keperluan pelbagai fungsi penting tubuh kita. Amalan ini telah sering diwawarkan oleh pakar kesihatan bagi menggalakkan setiap ahli masyarakat kita ini mempraktikkan pemakanan yang betul dalam rutin harian kita. Berdasarkan statistik melalui Kajian Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan NHMS menunjukkan Malaysia telah menjadi sebuah negara obes di mana seorang dalam 2 orang dewasa mempunyai berat badan berlebihan ataupun obesiti. Justru pemakanan seimbang adalah salah satu usaha yang boleh diketengahkan bagi melonjak semula kesihatan rakyat secara am. Makanan yang seimbang ini perlu mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian pada kadar yang betul. Faktor umur, jantina dan aktiviti harian adalah penting dalam menentukan kuantiti makanan harian atau tenaga yang diperlukan oleh setiap individu tersebut. Komposisi makanan yang disarankan bagi pemakanan seimbang adalah berpandukan piramid makanan. Bagi memudahkan orang ramai mengamalkan pemakanan seimbang, Kementerian Kesihatan amat menyarankan konsep suku-suku separuh untuk memastikan pilihan makanan yang diletakkan di atas pinggan makan semasa waktu makan utama, iaitu makan tengah hari dan makan malam dalam kuantiti yang sewajarnya. Okey, baiklah. Seterusnya mari kita lihat pula beberapa kebaikan atau faedah mengamalkan pemakanan seimbang yang akan diutarakan oleh Cik Nur Alia Natasha dan Nurjana. Jadi saya akan teruskan dengan kebaikan pengambilan makanan seimbang. Kebaikan pengambilan makanan seimbang yang pertama ialah mengurangkan risiko kanser. Makanan-makanan yang tinggi dengan antioksida seperti vitamin A, vitamin C dan beta karotin dapat melindungi sel tubuh badan kita dan seterusnya dapat mengurangkan risiko kanser. Jadi, apakah contoh makanan yang mengandungi vitamin A, vitamin C dan beta karotin? Ialah makanan-makanan yang berwarna merah, kuning dan juga jingga seperti lobak merah, tomato dan juga paprika. Kebaikan seterusnya ialah meningkatkan kesihatan usus. Makanan yang baik diperlukan kerana usus kita mempunyai bakteria yang membantu proses pencernaan dan juga metabolisme badan. Jadi, usus kita dan bakteria-bakteria tersebut dapat menghasilkan vitamin K dan B yang dikenali sebagai bakteria baik dalam tubuh badan. Namun, makanan yang tinggi gula dan rendah dalam serat dapat mengurangkan jumlah bakteria baik tersebut dalam tubuh badan kita dan seterusnya akan menyebabkan usus mengalami keradangan. Kebaikan seterusnya ialah untuk menjaga kesihatan jantung. Kajian mengatakan penyakit jantung merupakan pembunuh individu dewasa yang utama di Amerika Syarikat. Kajian tersebut juga menyatakan bahawa pemakanan yang seimbang dan juga aktiviti fizikal dapat mengurangkan penyakit yang berkaitan dengan jantung sebanyak 80%. Jadi, apakah makanan yang baik untuk menjaga kesihatan jantung? Makanan yang paling baik untuk menjaga kesihatan jantung ialah makanan yang tinggi serat, tidak kiralah serat larut ataupun tidak
tidak larut seperti kekacang, pisang, apple, gandum dan juga beras perang. Okey, seterusnya Hizana. Makanan seimbang adalah mustahak kerana ia membekalkan zat dan nutrisi yang berkhasiat untuk tumbesaran tubuh badan manusia. Tubuh kita merupakan organisma yang memerlukan zat dan nutrisi yang cukup bagi menjalankan fungsi organ. Seterusnya, toksik dalam badan dan pelbagai fungsi lain. Tamsilnya, pengambilan diet yang mengandungi produk tenun seperti susu dan keju dapat menambah penghasilan kalsium dalam badan dan menguatkan tulang dan gigi manusia. Zat besi yang terkandung dalam daging dan juga sayur, contohnya sayur bayam, dapat memastikan sistem peredaran darah dalam tubuh menjadi lebih efisien dan berfungsi dengan lancar. Oleh itu, kita seharusnya mengamalkan pemakanan yang betul agar zat dan nutrisi yang optimum dapat dinikmati dan tumbesaran fizikal menjadi lebih baik. Selain itu, ianya penting bagi mengurangkan risiko bahaya. Kebanyakan kita gemar memakan makanan segera dan makanan ringan yang tidak berkhasiat tetapi sedap ditekak. Oleh kerana kandungannya yang tinggi kolesterol, garam, gula dan lemak, pada tahun 2015, Malaysia telah menjadi sebuah negara obes berdasarkan statistik melalui kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan. Senario ini mungkin akan berterusan dengan perkembangan industri makanan segera di Malaysia dan gimik penjualan makanan secara tular di mana kesihatan menjadi perkara yang semakin dipandang enteng oleh masyarakat. Justru, diet adalah salah satu usaha yang boleh diketengahkan bagi melonjak semula kesihatan rakyat secara amnya. Dalam masa yang sama, amalan ini serta perkembangan memori yang lebih cekap dan berkesan. Terdapat frasa yang menyatakan bahawa apa yang kita makan akan menjadi darah dan daging kerana secara analoginya, jika kita mengambil makanan yang baik, maka baiklah fizikal dan mental kita. Berdasarkan kajian saintifik, otak manusia adalah pusat kawalan seluruh sistem badan yang dipengaruhi nutrien-nutrien yang terdapat dalam diet. Mineral seperti kalsium dan sodium sistem saraf manusia. Intinya, pemakanan sedikit sebanyak mempengaruhi pembentukan diri secara fizikal maupun mental seseorang itu. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Ali. Okey, saya akan teruskan dengan cara-cara untuk mengamalkan pemakanan seimbang. Yang pertama adalah dengan mengikut piramid makanan. Dalam piramid makanan, terdapat beberapa tahap makanan yang perlu diikuti. Bermula daripada taraf yang paling bawah hingga ke paling atas. Yang berada di tahap yang paling bawah adalah yang paling banyak perlu kita ambil dan yang paling atas adalah seboleh-bolehnya dielakkan dalam pemakanan seimbang. Mengamalkan piramid makanan akan membantu untuk kita mengamalkan pola pemakanan yang lebih sihat dengan cara yang lebih mudah. Ia juga akan memastikan kita mengambil makanan dalam kadar yang mencukupi untuk keperluan seharian. Yang kedua adalah dengan menyediakan bahan makanan sendiri. Apabila kita menyediakan bahan makanan sendiri, adalah lebih mudah untuk kita mengetahui apakah kandungan bahan yang masuk ke dalam perut kita. Maka, ia akan lebih mudah untuk kita memastikan jumlah kalori yang lebih rendah dan juga terkawal. Hal ini juga
akan menyebabkan kita berjaya untuk mengelakkan bahan perasa serta bahan pengawet yang akan mendatangkan kesan-kesan negatif seperti keletihan, perut buncit, depresi serta kebimbangan yang melampau. Seterusnya, kita juga perlu baca label pada makanan segera. Jika kita ingin membeli makanan segera, pastikan label yang ditulis dibaca dengan teliti kerana seringkali pihak kilang cuba untuk menyembunyikan kandungan yang sebenar. Yang terakhir, minum banyak air. Perkara ini adalah sedia diketahui umum bahawa minum air yang mencukupi adalah amat penting untuk tubuh badan. Ia dapat menyucikan serta menetralkan toksin di dalam badan. Sayangnya, ramai yang tidak mengambil berat tentang perkara ini. Pengambilan air yang mencukupi dengan keperluan badan untuk aktiviti seharian adalah amat penting. Kesan jika kita kurang minum air adalah keletihan, kurang bertenaga serta sakit kepala. 8 gelas sehari adalah kadar yang optimum untuk kita supaya badan menjadi lebih sihat dan fikiran akan lebih tenang. Ia juga akan dapat mengekalkan kelembapan tubuh badan kita. Maka dengan itu, ia adalah lebih mudah untuk kita menentukan pilihan makanan yang lebih sihat. Untuk mengamalkan pemakanan seimbang seharusnya tidaklah menjadi sesuatu perkara yang amat susah. Ianya hanya perlu dilakukan secara berperingkat. Seterusnya, saya kembali kepada saudari Umairah. Okey, baiklah. Di sini saya akan simpulkan pengucahan kami pada hari ini. Kesimpulannya, pelbagai kepentingan yang akan kita perolehi dengan mengamalkan pemakanan seimbang. Mungkin ramai tidak sedar dalam waktu jangka masa yang pendek, tetapi jika diamalkan secara lebih konsisten pada jangka masa yang panjang, ia akan meninggalkan kesan yang lebih holistik kepada diri kita, khasnya dari sudut kesihatan. Akhir kata, semoga masyarakat kita akan lebih sedar bahawa penjagaan kesihatan hendaklah diutamakan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Sekian daripada kami. Terima kasih.